Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Program bacaan hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis yang keempat, peringkat kejadian manusia dan amalan yang terakhir. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha, rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, baginda adalah seorang yang as-sadiqul masduq, yang jujur, yang dipercayai. Sesungguhnya seorang dari kamu dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari bernama nutfah, air mani, lalu menjadi alaqah juga 40 hari dan seketul darah, dan menjadi mudghah, seketul daging pada tempoh yang sama. Kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan ia diperintahkan agar menulis 4 perkataan atau 4 ketetapan. Yang pertama, rezekinya. 2, ajalnya. 3, amal. Dan yang keempat, kesengsaraan atau kebahagiaan, bahagi bertuah ataupun celaka di akhir hidupnya. Dan demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya seorang di antara kamu ada yang beramal dengan amalan penghuni syurga, hingga jarak antara dia dengan syurga tidak lebih dari sehasta. Lalu kitab suratan takdir mendahuluinya. Dan sungguhnya dia ada di antara kamu ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka tidak lebih dari hasta. Lalu suratan takdir mendahuluinya, sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia pun masuk syurga. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para penonton sekalian, yang pertama, kepentingan hadis. Hadis ini sangat agung kerana ia memuatkan kejadian manusia dari awal penciptaannya, kehidupan di dunia hingga di akhirat, sama ada kebahagiaan atau syurga, iaitu syurga, maupun penderitaan, iaitu neraka, wal'iyazbillah. Semuanya bertepatan dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pengajaran hadis. Yang pertama, tahap perkembangan janin dalam rahim. Bermula dengan air mani, kemudian darah, kemudian seketul daging, kemudian menjadi manusia. Fakhalaqnal alaqata mudghatan, fakhalaqnal mudghata 'idhaman, fakasawnal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Dan yang kedua, peniupan ruh. Bilakah berlakunya ruh itu ditiup? Di sini timbul polemik ataupun perbahasan di antara ulama dulu dan sekarang. Ramai ulama-ulama zaman dulu mengatakan ruh itu ditiup setelah 3 kali 40, maknanya setelah berlalunya 120 hari. Tetapi melalui kajian sains modern, yang di bawah kajian Al-I'jazul Ilmi, yang berpusat di bawah Rabitah Alam Islami, mereka telah meneliti hadis ini dan dipadankan dengan kajian sains moden ini, mengatakan roh itu ditiup pada masa selepas daripada 40 hari, bukan 120 hari. Maka dengan itu haram menggugurkan janin
yang telah menjadi manusia, yang telah lekat dalam perut ibunya tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, semata-mata dia tak nak anak ataupun anak itu tidak berbapa yang syar'i, maka mereka nak gugurkan anak, tidak ada hak sama sekali untuk menggugurkannya. Isu yang keempat, Allah Maha mengetahui di manakah akhir kesudahan kita. Semua perkara telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila umur kita banyak mana, rezeki kita banyak mana. Karena itulah kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanya berusaha untuk mencari rezeki, menambahkan amal kebajikan yang baik, beristiqamah di atas jalan yang benar yang menetapkannya Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Nabi mengatakan, ada orang yang beramal lama dalam kebaikan akhirnya bertukar menjadi tak baik, wal'iyazbillah. Ada orang yang dulunya tak baik akhirnya bertukar menjadi baik dan mati dalam husnul khatimah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkan hati kita di atas agama Engkau. Mudah-mudahan kita dapat beristiqamah di atas jalan landasan yang benar dan kita mendapat husnul khatimah di akhir hidup kita. Kita juga dapat sampai ke syurga Allah dengan selamat sejahtera, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa mana deh?